dia gini, bila sebut pasal teknologi, whether we like it or not, kita tak boleh lari daripada benda-benda begini. Jadi Ustaz Rizal pegang pada mazhab mana? Tolak terus ke ataupun just face it ke ataupun ada syarat-syarat tertentu? Ustaz Rizal. Okey, daripada apa yang dikongsikan oleh doktor sebentar tadi, kita dapat mengesan bahawa topik gadget ni dia tidak boleh dipisahkan daripada dia punya big picture dia, apa yang disebut sebagai ecological system, ecological system, macam yang disebutkan oleh Van Branen punya teori, bahawa pembelajaran seseorang budak itu dia bukan belajar di dalam vacuum, tetapi dia dikelilingi oleh pelbagai faktor, bermula daripada yang besar-besar ke atas, polisi, dasar, pendirian kerajaan, hak asasi kanak-kanak, sampailah kepada komuniti, masyarakat, dan yang paling hampir dengan anak-anak ialah yang keduanya, pendidikan secara formal, dan yang pertamanya adalah keterlibatan ibu bapa. Jadi kalau kita nak sebut tentang soal kita patut terima ke ataupun kita reject gadget ni, dia adalah persoalan yang bagi saya berkait rapat dengan sejauh mana kita mengambil berat tentang benda-benda yang wujud di sekeliling anak-anak kita. Sebab kalau tidak ada gadget sekalipun, kita masih ada pelbagai lagi bentuk persoalan yang timbul bila kita mula berfikir tentang pembelajaran dan perkembangan anak-anak tu sendiri kan. Dan kalaulah kita katakan gadget itu sebagai satu kebejatan, maka kebejatannya itu bukan semata-mata datang daripada gadget itu sebagai hardware dia, sebagai devices, ataupun kandungan yang terdapat di dalamnya, dia punya YouTube ke ataupun dia punya apps ke dan sebagainya, tetapi juga dia berkaitan dengan kesan daripada kita pilih gadget dan tak pilih gadget, apa yang dilakukan oleh budak ni dalam kehidupan seharian yang sebahagiannya telah disentuh dengan tepi incil oleh doktor tadi. Saya nak ungkapkan bahawa bila kalau kita introduce gadget ni kepada anak-anak, selain daripada keburukan yang boleh timbul daripada gadget itu, apa yang menjadi concern saya, kebimbangan saya ialah attachment budak-budak dengan gadget tersebut menyebabkan ada benda-benda yang diperlukan oleh kanak-kanak, tapi kanak-kanak tu terlepas. Termasuklah di antaranya adalah dari segi bermain, ya, kerana kita sedia maklum bahawa bermain itu adalah merupakan cara kanak-kanak belajar, bukan sahaja belajar tentang soal untuk perkembangan kognitif mereka, tetapi juga berkaitan dengan regulasi emosi mereka, macam mana mereka tolerate kalah menang, berlumba, bergembira, menyelesaikan konflik, dan termasuklah juga dari segi perkembangan fizikal dia, seperti fine motor skill, macam kemahiran jari ni semua kan. Benda tu saya macam kalau Amin ada timbul kekesalan tentang apa yang berlaku kepada anak murid saya, Aiman tu kan, masa kat Malaysia dulu, saya juga bermuhasabah dan memikirkan tentang anak-anak kami jugalah, walaupun saya cuba sedaya upaya untuk berhati-hati, kerana dalam hal-hal yang macam ni, dia especially dalam learning sciences, kita akan deal banyak dengan correlation. Jadi saya tidaklah sembrono terus mengaitkan sesuatu dengan sesuatu kan. Tetapi misalnya untuk diri saya tidak melihat menggunakan gadget atau tidak menggunakan gadget sebagai black and white, kita boleh terima ataupun tolak, kerana dia memang a part of reality kita. Maka anak-anak kami, saya berikan contohnya, semasa kami di tanah air, saya tak adalah dari segi macam memberikan handphone semua benda ni. Kalau katakan screen tu ialah television. Jadi ketika di Malaysia, saya aware dengan baik ataupun buruknya television. Kita tahu masa akhir 90-an,
awal milenia tahun 2000 tu sudah ada banyak kajian tentang implikasi budak-budak duduk depan TV menonton Sesame Street contohnya kan. Jadi pada masa itu disiplin di rumah itu terfokus kepada bila boleh tengok TV, bila tak boleh tengok TV, bila anak saya tantrum dipecahkan televisyen. Saya bersyukur kepada Allah ada televisyen, itulah anak-anak ni main drama lah, berlakon lah, membaca buku lepas mayang isyak, lepas makan malam kat rumah tu. Benda-benda yang kita suka nak tengok, yang susah nak berlaku kalau ada televisyen. Tapi masa tu handphone tak masuk lagi. Saya masih guna BlackBerry masa tu sebab iPhone belum lagi diperkenalkan. Tapi bila kami dipendekkan cerita, bila kami berhijrah ke Finland, di Finland itu saya mengambil keputusan untuk memberikan handphone kepada keempat-empat anak kami disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama ialah kerana saya technically-nya semasa di Finland adalah single father sebab isteri saya berada di island. So saya seorang-seorang kena jaga anak 4 orang. Handphone tu bukan untuk pacify anak-anak, tapi macam handphone bunyinya tak boleh diperincikan. Tu je kan. Tapi saya bagi handphone tu sebab saya mahu anak-anak tu berasa selamat sebab kita berada di negeri asing kan. Jadi mereka sentiasa tahu yang mereka boleh contact saya at any time di hujung jari. Sebab mereka pergi sekolah jalan kaki sendiri, balik sekolah pun jalan kaki sendiri, 2 km pergi, 2 km balik. Termasuklah anak saya yang kecil pada masa itu yang baru berusia 7 tahun. Kemudian yang keduanya melalui handphone itu juga, selain daripada mereka berasa selamat, saya juga dapat pantau mereka daripada jauh. Maknanya saya ada dekat universiti, so saya tahu anak saya ada dekat mana dan mereka boleh contact saya. Saya menggunakan aplikasi parental control pada masa tersebut. Saya masih ingat pernah terjadi sekali anak kecil kami yang menghadapi masalah fine motor ni. Dia tak boleh nak buka pintu. Dia punya kekuatan genggaman tangan dia tak cukup kuat. Sehingga saya dan cikgu sekolah kami buat macam-macam aktiviti dekat rumah dan juga di sekolah untuk kuatkan tangan dia ni. Bagi saya itu kesan daripada tak cukup main masa kat Malaysia. Sebab kat Malaysia susah nak main kan. Keluar kan risau pula, takut apa semua. Jadi bila datang ke Finland tu baru budak-budak ni start boleh main kat luar dengan selamat. Jadi dia tak boleh nak buka pintu. Dia tekan loceng, tak ada orang buka pintu. Saya tahu sebabnya. Sebab abang dan kakak ni semua telinga tersumbat. So tak dengar bunyi loceng tu. Jadi anak saya mesej saya. Dia kata, Abi, I cannot get in because no one is opening the door. Jadi saya dekat universiti masa tu tengah ada kelas. Jadi saya telah pauskan phone ke semua anak saya freeze kan dan pop up dekat skrin mereka kata, "Oi, buka pintu, adik kau berkat luar tu kan." Jadi terkejut lah budak-budak dia macam, "Oh, apa ni, tak boleh pakai handphone." So mereka nampak mesej saya, mereka buka pintu, adik ni masuk. Jadi benda tu menyebab salah satu sebab kenapa saya membenarkan telefon itu diguna pakai. Kemudian yang keduanya, saya tak nak ambil masa panjang, saya juga bagi handphone kepada anak-anak ni sebab di Finland penggunaan gadget untuk pembelajaran itu intensif. Maknanya memang dipakai secara aktif. So macam kalau buat homework dan sebagainya, memang menggunakan handphone. Jadi saya pada masa itu sebagai student di dalam bidang learning, education and technology juga, saya nak supaya anak-anak saya belajar untuk menukar idea mereka daripada telefon sebagai alat hiburan kepada alat belajar. Dan benda tu saya tak boleh buat seorang-seorang. Tapi kerana sistem di negara tersebut menyokong idea berkenaan, maka bagi saya it's okay. Tapi bila saya mula memberikan handphone kepada keempat-empat anak kami, yang seorang 7 tahun, seorang 9 tahun, seorang 11-12 tahun, yang seorang lagi 14-15 tahun, maka bermulalah pengembaraan penuh cabaran, kesukaran sehingga sekarang ini kerana bila saya bagi handphone kepada anak-anak, saya mesti tingkatkan pengetahuan saya tentang teknologi berkenaan, kemudian tentang bagaimanakah pembelajaran berlaku, tentang fungsi otak, dan saya
quote unquote ustaz kan. Jadi bila baca research tentang cognitive development dan lain-lain semua benda tu, is very challenging untuk saya faham, tapi saya sentiasa bercakap benda ni dengan anak-anak. Dan paling penting, poin utamanya ialah bapa Goma ni bukan pakcik kat kampung yang tak tahu apa-apa. I know what happened with all those stuffs. I learn about how games are developed. Saya duduk di Oulu, Finland, tempat di mana banyak game yang famous dekat dunia ni dibangunkan, dan saya duduk di dalam community developers. Maka kita belajar bagaimanakah hardware dibangunkan, bagaimana software dibangunkan, dan apa implikasi semua benda ni kepada budak-budak ni. So, saya ringkaskan bahawa mazhab saya ialah bukan menyekat, kerana mahu tidak mahu, akhirnya budak ni akan menjadi pengguna. So, daripada mereka jadi macam kita, iaitu orang yang menyertai internet dengan penuh optimis disebabkan oleh manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh teknologi yang kita tak nampak masa kita budak-budak dulu. Tapi kita tak ada guidance, dan sebenarnya topik ini kita boleh buat satu sesi lain, gadget dan kesihatan orang tua. Kan? Sebab yang menyebarkan berita palsu, yang maki hamun, yang yang scam Bro Amin, semua tu semua kerja orang tua kan. Jadi saya nak tutupkan poin saya ni dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. So we cannot support, we cannot protect, we cannot do anything dalam hal ini untuk anak-anak kalau kita sendiri tidak menjaga tentang behavior kita dengan gadget, dengan screen, dan knowledge kita untuk melaksanakan benda ni. Dan oleh kerana saya dah sentuh ayat yang tadi tu, kita kena ingat lanjutan ayat tu. Allah Ta'ala sebut, bila Allah kata lindungilah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, Allah Ta'ala describe. Allah Ta'ala kata, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma'amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Daripada api neraka, yang neraka itu dijaga oleh para malaikat. Dan sifat malaikat ni apa? Malaikat ini tidak akan ingkar dengan apa yang Allah suruh mereka buat. Mereka akan buat exactly macam yang mereka suruh. Bila saya fikir tentang ayat ini, kenapa menjaga keluarga ditutup dengan soal neraka dan ada malaikat yang akan execute apa yang Allah suruh? Saya fikir macam ni lah. Bila kita nak disiplinkan keluarga kita, nak jaga kebaikan, soal buruk, baik, benar dan salah dalam keluarga kita, sometimes kita berdilema di antara kasih sayang kita dengan anak-anak. So kita susah nak firm dengan sesuatu. Nanti anak-anak ni menangis, kesian lah pula, so terpaksa lah bagi. So kena ingat, kalau you tak sampai hati, you nak jaga perasaan dan you biarkan budak-budak tu buat benda yang memudaratkan mereka, kena ingat kat akhirat nanti dalam neraka tu dah tak ada dah makhluk macam kita yang kesian-kesian ni. Yang jaga malaikat tu ialah yang jaga neraka tu ialah malaikat. Kalau Allah kata azab, dia akan mengazabkanlah, dan dia tidak akan ada rasa simpati ke nak bertolak ansur ke apa, dia akan buat exactly macam yang Allah suruh. So sebelum kita terhumban masuk ke neraka disebabkan oleh benda-benda yang kita tak buat masa kat dunia, please take the awareness kita sebagai parents untuk educate, didik diri kita supaya kalau kita ambil keputusan untuk benarkan anak-anak menggunakan gadget dan kemudian lanjutan daripada itu ada social media dan game dan sebagainya, dan kita kena equip, kita kena pelengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan ekosistem yang saya sebutkan tadi. It's not just about the devices, it's also about the application, software, dan juga tentang pembelajaran anak-anak. Begitulah juga dengan aspek fizikal, posture, otak yang doktor sebutkan tadi, mata, jari, tangan, carpal tunnel syndrome, apa semua benda-benda ni, semuanya terbabit belaka. Wallahualam.